Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya nak teruskan tentang kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan, iaitu subtopik yang seterusnya dalam unit tumbuh-tumbuhan. Sebelum ni kita dah belajar tentang cara pembiakan dia. Ada 6 cara pembiakan. Yang pertama, melalui biji benih. Yang kedua, melalui anak pokok. Yang ketiga, melalui batang bawah tanah. Keempat, melalui spora. Yang kelima, keratan batang. Dan yang terakhir, melalui daun. Okey, jadi kita tengok pula apa pentingnya, kenapa pentingnya tumbuhan-tumbuhan ni perlu membiak. Okey, tumbuh-tumbuhan sentiasa membiak untuk menambahkan bilangannya dan dapat mengekalkan spesiesnya. Mengapa? Okey, kita tengok situasi-situasi di bawah. Situasi 1. Burung tu berkata, kita beruntung kerana tumbuh-tumbuhan di sini sentiasa tumbuh semula. Bolehlah kita sentiasa mendapat makanan. Okey, daripada buah-buahan, rumput, carrot yang Arnab tu tengah makan. Daripada situlah haiwan juga dapat makanan mereka juga. Jadi itulah kenapa pentingnya tumbuh-tumbuhan membiak. Situasi kedua. Habitat kita di sini telah musnah. Nasib baiklah pokok-pokok di hutan sebelah masih ada dan sentiasa tumbuh. Dapatlah kita berlindung di sana pula. Okey, melalui pembalakan haram ataupun penebangan-penebangan hutan, monyet-monyet ataupun haiwan-haiwan yang duduk di dalam hutan tersebut akan hilang habitat. Jadi diorang kena cari rumah baru sebab memang diorang hidup tinggalnya di hutan. Kenalah ada pokok untuk diorang bergayut, untuk diorang tidur. Jadi dengan adanya pembiakan semula pokok, jadi mudah untuk mereka cari penempatan baru. Tapi kita sebagai rakyat ataupun masyarakat yang bertanggungjawab, jangan potong pokok atau tebang pokok sesuka hati kita. Kesian binatang-binatang ni. Cuba awak bayangkan kalau ada orang rampas rumah awak, sedih tak? Sama juga dengan binatang ini. Okey, situasi yang ketiga. Okey, ada ayah dan anak sedang saya rasa dia sedang berkemah. Ataupun dia sedang mendaki sebenarnya. Okey, anak cakap, wah, segarnya udara di sini. Pokok tu menjawab, tentulah kerana saya dan kawan-kawan saya sentiasa ada untuk membekalkan oksigen kepada kamu. Okey, ingat dulu belajar, pokok mengeluarkan oksigen dan dia mengambil karbon dioksida. Okay, daripada situlah kita boleh dapat oksigen. Kalau tak ada pokok, cuba bayangkan tak ada pokok. Kalau kita duduk dekat bandar tu, yang kalau duduk kat bandar kita akan rasa macam udara tu macam tak segar pun. Udara tu macam dah penuh dengan asap. Tapi kalau awak masuk hutan, udara yang sangat berbeza. Sebab kat dalam hutan banyak sangat pokok yang mengeluarkan oksigen berbanding di bandar. Okey, kita tengok situasi keempat. Kami diperbuat daripada kayu. Mujurlah pokok-pokok di hutan masih membiak untuk membekalkan sumber kayu. Okey, tengok perabot-perabot kita. Kebanyakan perabot-perabot kita daripada kayu. Pintu rumah kita daripada kayu. Meja daripada kayu. Kerusi pun daripada kayu. Almari daripada kayu. Katil daripada kayu. Tapi kayu yang digunakan ini ditebang dan diambil dengan cara yang halal. Bukan penebangan haram. Penebangan haram tu dilakukan dengan sangat-sangat berleluasa. Tapi pokok-pokok yang ditebang untuk buat perabot ini ditebang dalam kadar yang berpatutan. Jadi adalah masa pokok-pokok lain untuk terus membiak. Mengapakah pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan? Pembiakan tumbuh-tumbuhan penting kepada hidupan untuk mengekalkan sumber makanan, makanan untuk haiwan, makanan untuk kita. Kedua adalah untuk habitat. Macam tadi saya cakap, habitat untuk haiwan-haiwan lain sebagai contoh monyet, burung. Yang ketiga sebagai bekalan oksigen, terutamanya kepada manusia. Manusia kan perlukan oksigen untuk hidup.
Jadi pentingnya pokok-pokok ni untuk bekalkan oksigen kepada kita. Dan sebagai sumber kayu agar sentiasa ada. Jadi tak adalah nanti kita punya perabot tak ada buat daripada kayu. Jadi sebab kebanyakan perabot kita semua buat daripada kayu. Jadi pentingnya pokok sebagai sumber kayu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.